Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, so alhamdulillah. Kita mulakan sesi pada malam ini. So siapa-siapa yang lewat tu boleh dengar kemudian lah ya recording ke apa insya-Allah. So siapa-siapa yang dah ada dekat sini bersedia? Dah ready semua? Alhamdulillah. Oh, Fiza dapat duduk kat kampung pun dapat. Good, good, good. Okay, Alhamdulillah. So malam ni sebenarnya apa yang kita nak discuss ni sesi santai-santai saja. Dan saya akan presentkan, saya nak bentangkan pada you all lah sikit tentang apa yang ada dalam kit makanan kita. Sebab dekat sini saya rasa ramai juga yang baru. Boleh tak kalau you all komen dulu dalam chat box ni siapa yang newbies yang belum start lagi ataupun baru dalam about 2-3 hari baru mula. Boleh tak you all kalau ada yang baru dekat sini boleh komen tak? Yang belum mula ataupun belum dapat kit makanan baru maybe 1-2 hari. Ada ke ataupun semua memang dah otai-otai dah sini ni? Ataupun mungkin belum masuk lagi kan? Tak apa. Okay, newbies. Okay, so Haila, very good, newbies. So Haila seorang. Tak apa, maybe malu kot. Tapi tak apa, it's okay. So untuk newbies yang ada dekat sini, saya harap dapat dengar dulu dengan teliti. Irene, yes, Irene baru register. Welcome. So for those of you newbies yang baru register, yang baru dapat kit makanan ataupun baru nak mula, so I hope that you all boleh concentrate, boleh fokus. If you have any question, just tulis je dalam chat box. Sebab saya takut saya tak ada masa yang banyak. At the end of the talk saya nanti, saya insyaAllah akan jemput juga satu penampilan istimewa dari somebody yang anda semua akan dapat belajar banyak juga daripada dia. Okay, Suzana, very good. Suzana pun baru dapat kit makanan Alhamdulillah. Okay, so malam ni saya just nak pesan for those of you nak on camera boleh. Okay, hi Rohani, nampak muka Rohani seorang on camera, very good. Nak on camera boleh tapi make sure you all dalam keadaan yang bersedia lah dengan berpakaian yang sopan. Dan juga kalau boleh sepanjang talk saya ni saya nak anda mutekan dulu mic and then at the end of the talk nanti kalau you all nak onkan mic nak tanya soalan boleh. Okay, sebab saya tak nak ada gangguan lah. Okay, insyaAllah. So saya akan sharekan screen saya. Okay. Okay. Malam ni basically saya just nak explain more towards kit makanan lah. So apa yang ada ke dalam kit makanan macam mana kita nak sesuaikan dalam program ni dan kalau anda ada apa-apa benda yang nak clarify tulis dulu dalam chat box. Nanti akan ada doktor-doktor lain ataupun coach-coach lain yang akan tolong ataupun bantu anda. Okay. So, siapa yang belum pernah lagi kenal dengan saya lah. So, saya Dr. Adibah lah. Maybe mudah-mudahan ada rezeki kita nak jumpa face to face. Okay, insyaAllah saya akan tour around Malaysia. Kalau ada rezeki, saya akan ke tempat you all lah insyaAllah. Okay, so reminder yang saya nak letak dekat sini adalah just because you are not sick doesn't mean you are healthy. That's why kita kena tahu sebenarnya apa dalaman kita ni, cerita dia yang sebenarnya. Dan bila kita muda pun tak semestinya kita sihat. Ramai kita tengok orang-orang muda pun yang menderita pelbagai jenis penyakit. So that's why once you all duduk dalam platform ini, insyaAllah anda berada di dalam tempat yang betul di mana setiap orang mempunyai goal yang sama iaitu untuk sihat. Okay. So saya nak kita tengok dulu sikit reminder. AUC dengan ABC ni adalah area under control dengan area beyond control kita. So dalam hidup kita ada beberapa area yang kita boleh kawal dan ada beberapa area yang memang kita tak boleh nak kawal.
So as time goes by, nanti dalam program ni you all akan familiar apa benda-benda yang saya maksudkan dengan A, U, C dan ABC. Tapi saya nak anda muhasabah dulu. Cuba jawab soalan saya ni, yang 4 ni. Yang pertama, berapa dalam sebenarnya kita faham bahasa badan kita sendiri? So bila badan kita bagi signal, adakah kita faham signal tu apa maksud dia? Yang kedua, berapa jauh ilmu kita tentang pemakanan dan kesannya pada kesihatan dalaman dan luaran kita. So banyak mana ilmu kita? So yang tu yang kita nak muhasabah juga. Yang ketiga, how serious are we? Niat kita, tekad kita nak berubah ni berapa serius? Kalau skala 1 hingga 10, berapa? 2 per 10, 5 per 10, ataupun 10 per 10, ataupun maybe some of you 11 per 10, sebab dah tak tahan dah dengan apa yang kita dah hadapi selama ini. Sebab niat kita akan menentukan kejayaan kita dalam program ni. Dan soalan yang keempat, adakah kita sedar yang setiap hari kita berdepan dengan silent killer? Silent killer, kita ada silent killer dalam hidup kita ni, dalam diri kita. Tapi adakah kita sedar ataupun tidak? So tu yang pentingnya kita berada dalam satu circle yang sama supaya kita dapat sama-sama menuntut ilmu. Ataupun kita terdedah kepada serial killer, kita perasan ke tak? Ni adalah benda-benda yang kita kena cakna ataupun kita kena aware. So untuk pengetahuan anda, saya bukannya orang yang terbaik lah, sebab saya tahu dekat sini ramai lagi orang yang lebih tinggi ilmunya daripada saya. Cuma saya nak anda bila berada dalam program ni, just give your full trust, listen and follow supaya anda dapat yang terbaik insya-Allah daripada program ini. Okey, saya teringat ada presentation daripada seorang sahabat kita Ustaz Rosmadi. Saya ambil ni daripada slide beliau Ustaz Rosmadi ni adalah suami kepada sahabat baik saya lah, Cikgu Hizbani yang berada di Perak, dan beliau pernah bagi presentation dalam grup kita ni tentang kalau tak silap saya tajuk dia Sehat Gaya Rasulullah. So saya ambil slide Ustaz Rosmadi ni di mana beliau listkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang rezeki, tentang makanan dan rezeki. Dan satu ayat yang saya paling suka yang beliau sebut pada malam tu, last year, saya suka sangat ayat ni, surah Al-Baqarah ayat 168 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Halalan thayyibah, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. So tak kira agama apa pun, sama ada agama Islam, Kristian, Buddhism, Hindu, semua memang mengajar tentang pemakanan-pemakanan yang baik insya-Allah. So tu yang kita follow. Okey. Kita ada quiz sikit malam ni. Saya nak tanya satu quiz. So siapa co-host saya malam ni Coach Ijan So saya nak Ijan nanti just jot nama siapa-siapa yang menang sebab saya akan postkan hadiah So sepanjang discussion saya pada malam ini, saya nak anda alert sebab sambil saya present, sambil saya akan tanya soalan, dan saya nak anda yang boleh jawab soalan tolong on your mic, and then sebut siapa nama, daripada mana, dan jawab soalan. Sebab saya nak bagikan hadiah. Ada surprise gift tau malam ni. Okay, first question saya nak tanya. Cuba tengok dekat depan kita ni. Ni adalah kita punya sistem penghadaman kita. Kita punya digestive tract, daripada mulut sehinggalah ke anus. This is our digestive system. Daripada sistem penghadaman kita ni, mana satu organ atau bahagian yang paling penting dan kenapa? Saya bagi masa selama lebih kurang 5 saat. Ada siapa yang nak jawab? Boleh on your mic?
Okey, organ atau bahagian mana dalam sistem digestif kita ni, sistem penghadaman kita yang paling penting dan kenapa? Okey, 5 second. Ada siapa nak jawab? Ada hadiah ni? Hadiah special. Hadiah special. Tolong on your mic. Siapa yang nak jawab sebut nama. Ada tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, siapa ni? Saya Pak Izzah. Pak Izzah. Salimah. Sorry, siapa yang on dulu? Pak Izzah Salimah. Salimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap, saya dengar tadi suara Salimah. Pak Izzah dulu. Pak Izzah ke Salimah? Pak Izzah. Pak Izzah. Okey, Pak Izzah dulu ya. Okey, Pak Izzah cuba jawab. Organ mana yang paling penting dan kenapa? Okey. Cuba. Okey, saya cuba doktor. Cuba. Organ paling penting mungkin usus besar. Usus besar. Okey, kenapa? Kenapa Sebab Pak Izzah? Dia nak serap semua nutrisi yang kita makan lah. Agaknya. Cuba je. Okey, tak apa. Good try tapi jawapan tu tak tepat. Okey. Ada siapa lagi nak cuba? Thank you Faiza. Very good. You berani nak jawab jawapan dia betul, cuba kurang tepat. Saya nak jawapan yang lain. Tu betul. Okey, Salimah. Boleh Salimah jawab? Salimah? Ataupun ada siapa lagi nak try? Okey, nampaknya tak ada orang nak hadiah Hadiah ni berharga lebih kurang dalam 150, RM150. Okey, tak ada orang nak jawab. Okey, it's okay. Fatihah. Fatihah nak jawab. Ummul Fatihah? You want to try? Okey, tak ada. Tak apa. It's okay. Tak apa. Saya bagi jawapan. You nak jawab? Ya. Saya nak cuba. Cuba Ummul Fatihah. Usus kecil. Usus kecil. Okey, kenapa usus kecil? Menyerap nutrien daripada makanan yang kita makan. Kerana menyerap nutrien daripada makanan yang kita makan. Okey, betul juga. Betul tapi tak tepat For your information walaupun jawab tapi tak tepat ni dapat hadiah sagu hati. So Faiza dengan Fatihah jawapan you betul tapi kurang tepat saya nak jawapan lain. Maybe betul So tolong contact saya lepas ni sebab saya akan bagikan hadiah sagu hati. Okey, Ilham nak jawab ke? Siapa ada? Ilham, Ham ke? Okey, kalau tak ada tak apa. Nanti kita tak sempat nak habis pukul 12 malam nanti. Okey. Saya nak jawapan yang ni yang tepat jawapan dia adalah mulut. Tengok, kenapa? Digestive system kita yang penting adalah daripada mulut hingga anus, tetapi yang paling penting adalah mulut kerana it is only mulut yang kita boleh kawal. Jenis apa makanan yang masuk dalam mulut kita boleh kawal. Bila masa makanan masuk dalam mulut 5 minit sekali ke 5 jam sekali ke kita boleh kawal. Bagaimana makanan masuk dalam mulut? Masa kita relax ke, masa kita stres ke? Yang ni penting ni. Berapa lama makanan duduk dalam mulut kita tu before kita telan dan berapa hancur makanan sebelum ditelan. So benda-benda ni adalah benda yang selalu terlepas pandang yang menyebabkan badan kita rosak. So nanti you all akan faham apa maksud saya ni. So jawapan yang saya nak adalah mulut sebenarnya. Kenapa? Sebab mulut adalah organ, satu-satunya organ yang kita boleh kawal. Kalau yang lain, kita tak boleh kawal. Kita punya esophagus, kita punya usus kecil, usus besar, kita tak boleh kawal. Sebab semua organ kita yang lain tu terdiri daripada otot yang kita panggil smooth muscle. Dan otot smooth muscle ni dia bekerja secara involuntary. Maknanya kita tak boleh nak kawal. So dia buat kerja tanpa kita sedar.
So bila once dah makan masuk dalam mulut, dia pun akan terus turun. Turun ke usus kecil, ke perut, ke usus besar, kita dah tak boleh nak kawal. Dekat dalam perut ada gigi tak? Boleh nak kunyah tak? Kalau kita tak kunyah habis dekat dalam mulut, dalam perut ni ada gigi tak? Tak boleh. So once kita tak kunyah dengan betul, dia akan turun makanan-makanan yang kita tak digest tu, dia akan turun ke perut dan sebagainya, akan menyebabkan penyakit. So this is a very important things yang kita kena hadam, yang kita kena faham. Kenapa pentingnya daripada kita suap makanan dalam mulut kita sampai ke bawah. So program hormon diet ni adalah satu program yang holistik, yang you have to understand really fisiologi badan kita supaya kita dapat result yang terbaik, insya-Allah. Okay. Either kita terdedah kepada serial killer, ni ada satu buku bagus sangat, tajuk dia Serial Killer, saya tak ingat author dia, ataupun kita terdedah kepada silent killer. So benda-benda inilah yang sebenarnya kita kena ambil perhatian dalam hidup kita seharian. So hormon diet ni adalah satu program di mana kita combinekan 3 faktor utama, iaitu ilmu, semua kena ada ilmu, mesti ada amal dan mesti ada teamwork. So that's why ini adalah rahsia ataupun resepi untuk berjaya dalam program hormon diet. So ada 4 indikator kejayaan hormon diet ni, di mana kita repair inflammation, kita berjaya balancekan hormon, kita reverse kita punya blood result dan kita reverse kita punya body age. So those are 4 indicators yang menunjukkan sama ada kita berjaya ataupun tidak. So success indicator yang pertama adalah kita tengok sign and symptom kita. So mungkin bagi anda yang dah tengok slide saya ataupun Dr. Rahmah punya presentation dah faham apa itu radang. So indikator yang pertama adalah bila kita berjaya dalam program hormon diet ni, maknanya kita punya sign, tanda-tanda kita radang tu dah improve. Okey, yang kedua, success indicator yang kedua adalah hormon yang tak balance tu dia dah balancekan balik. Contohnya inch loss, okay? Kita punya belly fat, perut yang buncit tu kita nampak dah ada inch loss. Okay? Dan sign and symptom kita dari segi hormon, menses, period kita dah betul balik, rambut, kulit, skin, kita punya mood, sex drive, energy, okay? Semua ini ada kaitan dengan hormonal imbalance yang kita dah berjaya balancekan. Success indicator yang ketiga adalah blood result kita. So that's why bagi anda yang baru bermula dalam program ni, saya sarankan ada blood result supaya kita boleh tahu kita punya benchmark kita nak menuju ke mana. Saya selalu cakap bila kita ada blood result, kita seakan-akan bermain bola, kita main bola sepak, kita tahu nak tendang bola tu ke mana. Sebab kita ada KPI kita, fasting lipid profile kita nak berapa, full blood count kita nak macam mana, liver function test kita nak improve macam mana. So this is a very good success indicator. Okay, kena ada tu. Yang keempat, success indicator kita nak tahu kita berjaya ataupun tidak dalam program ni adalah kita tengok umur badan kita. This is very interesting. Dan kita boleh tengok umur badan kita ni dengan kita measure menggunakan Karada scale ataupun some in body machine pun dia ada dia punya body age kita. So body age kita ni sebenarnya bila kita inflame, bila kita tinggi kerosakan dalam badan, dia menyebabkan badan kita menua. This is a premature aging. Bila banyak sangat oxidative stress dekat luar, okay, banyak sangat radikal bebas yang merosakkan badan kita, kita akan jadi menua. Kita akan jadi lebih tua daripada umur. Dan faktor-faktor yang menyumbang kepada penuaan awal ni adalah kita panggil telomere ataupun kromosom kita. Dekat DNA, dalam nukleus kita ada nukleus. Dalam sel kita ada nukleus. Dalam nukleus dia ada nukleolus kita dan ada sel baka kita ataupun kita panggil DNA. Dan pada DNA itu kita ada rentetan ataupun urutan-urutan asid amino yang membentuk telomere. So telomere ni dia by aging, bila kita dah menua, biasanya kalau kita terdedah pada banyak kerosakan dan sebagainya, dia akan jadi pendek, dia akan memendek. Dan faktor-faktor lain juga akan mempengaruhi, contohnya glycation,
gula yang tak stabil dalam badan, lipid, lemak yang tinggi ataupun oxidative stress, dia akan menyumbang kepada faktor penuaan. So this is telomere. Telomere ni adalah a region of repetitive nucleotide sequence at each of the chromosome. So ni kromosom kita. So telomere ni adalah urutan asid amino, okay, cytosine, thymine semua atas kita punya gene. Okay. So aging ataupun penuaan ni adalah proses inflammation yang menyebabkan badan kita tua sebelum sampai masanya, dan ini boleh dibantu dengan banyak faktor-faktor yang insya-Allah kita akan ada intervention dalam program hormon diet. So program hormon diet ni insya-Allah kita akan cuba guide untuk dapatkan makanan-makanan yang tinggi nutrisinya, untuk kawal stres level kita, tinggi fiber, exercise yang betul, dan juga untuk dapat vitamin D yang terbaik. So ni adalah faktor-faktor untuk bantu kita. So cuba tengok kebanyakan daripada kita di luar saya tak cakaplah anda dekat sini, mungkin mereka dekat Nigeria sana, ataupun mungkin mereka dekat Zimbabwe ke mana ke, yang memang hidup dalam stres disebabkan banyak sangat ubat-ubatan. So badan kita sebenarnya ada ability untuk membaiki sendiri dengan syarat kita ambil nutrisi yang betul. So saya suka satu kata-kata ni. It's actually ada buku yang mengatakan bahawa your genes load the gun, your lifestyle ataupun environment that pulls the trigger. And this is very true. Kan, sebab genetik tu kita dah tak boleh tukar dah. Kalau kita pendek lah, mak ayah kita kan baka rendah contohnya, kita pun rendah. Mak ayah kita baka contohnya rambut warna perang-perang sikit, so kita memang rambut perang. So tu tak boleh tukar, baka. Tetapi kita punya environment ataupun lifestyle kita adalah something yang kita boleh ubah. Okay. So yang ni yang kita nak belajar, nak kenal apa sebenarnya yang kita boleh ubah supaya kita dapat kesihatan yang terbaik. Contoh kalau saya ambil contoh kanser dekat sini. So 5 to 10% penyumbang kepada masalah kanser adalah daripada genes, okay? Genetik kita. Dan 90 to 95% adalah daripada environment ataupun lifestyle. Dan lifestyle ni the biggest portion adalah daripada pemakanan. So this is actually the biggest portion yang kita nak cuba tackle dalam program hormon diet. So saya nak anda yang ada dalam platform hormon diet ni, so you pat yourself cakap pada diri sendiri, ya Allah ya Tuhanku, syukur, tahniah. Tahniah badan kita sebab Allah pilih untuk kita berada dalam satu grup di sini untuk kita sama-sama tukar kita punya kesihatan kita, insya-Allah. Okey. So memang badan kita boleh ada authority untuk baiki sendiri dengan syarat kita bagi makanan yang padat dengan nutrisi. So yang ni yang kita nak belajar sebenarnya. So dalam program hormon diet ni anda semua akan ada kit makanan masing-masing. So for those of you yang nak buat hormon diet, sajalah doktor, saya nak jaga-jaga makan gitu saja. Saya tak nak ambil barang-barang dalam kit makanan. Saya nak try and error saja. So saya cadangkan anda bersedialah untuk gagal. Sebab biasanya kita tak akan dapat the best result kalau kita tak bantu top up dulu kita punya pemakanan sihat dalam badan kita. So you must have the miracles, apa yang kita suggestkan untuk anda ambil dalam program ni supaya kita boleh bantu untuk baiki keradangan badan. So kalau tengok paper ni kebanyakan daripada masalah-masalah penyakit ataupun kematian memang berpunca daripada dietary ataupun pemakanan. Low intake of whole grains, grains yang baik, low intake of fruits, vegetables, nut, legumes, ni semua adalah penyumbang kepada masalah penyakit dan kematian dewasa ini. Dan benda ni adalah isu global, bukan dekat Malaysia saja. Seluruh dunia memang terdedah kepada masalah ini. So kita nak supaya kita mampan, kita panggil mampan ataupun sustainable. Kita punya food system kita, food industry, kita punya health and medicine kita, community kita, teamwork kita, family, okay, agriculture dan juga policy juga. So all the policy makers and everything, semua ni dia bergabung antara satu sama lain untuk memberikan kita kesihatan yang terbaik. Okay, so insyaAllah kita cuba.
So apa yang kita boleh buat actually adalah area yang under control adalah kita boleh control part sini. Food apa yang kita ambil every day adalah area yang under control. Area beyond control tu biar dulu. Contohnya kita bukan policy maker kan. Kita bukannya yang control agriculture ke apa semua. Tapi kita control setiap zarah makanan yang kita suap dalam mulut kita. So itu adalah area under control kita. So bila kita control pemakanan kita, insya-Allah kita akan control kita punya sistem pertahanan badan kita. Okey, kita boleh kontrol gene kita, genetik kita, boleh kontrol regeneration, microbiome kita, immune system kita dan juga kita punya angiogenesis ataupun sistem peredaran darah kita. So antara dua sistem yang paling penting dalam program hormon diet ni yang kita akan guide anda adalah kita akan improve kita punya circulatory system ataupun sistem peredaran darah kita. Yang kedua adalah sistem saraf kita. So ini adalah dua sistem yang penting di mana kita memang kena jaga dengan sebaik-baiknya. Sebab badan kita ni bernyawa, badan kita ni berfungsi, antara sistem yang pentingnya adalah sistem kardiovaskular. Cuba tengok kita tak nampak tahu benda ni, tapi sebenarnya bila kita tengok secara dalaman ya Allah ya Tuhanku, tengok betapa Allah cipta setiap yang kecil urat darah kita tu ada di seluruh segenap pelusuk badan kita. Ni dekat muka saja, kita panggil maxillofacial, dekat bahagian muka, bahagian otak, kepala Tengok salur darah kecil-kecil kita dekat jantung, dekat bahagian paru-paru kita. Allah, ni kita tak rasa tau. So setiap makanan yang kita suap ni dia masuk dalam setiap saluran darah ni. Boleh bayang tak? Ni dekat jantung-jantung kita. So kalau yang block, yang heart block yang kita letak stent dan sebagainya tu, ni saluran-saluran darah ni yang block, boleh bayang tak apa yang berlaku dengan badan kita. Even tangan pun, kita nampak as simple as tangan tapi dekat dalam tu, Masya Allah, dia punya sistem aliran darah kita tak dapat nak cerita. Allah Maha Kuasa. Okey, betapa pentingnya kita punya saluran darah, edaran darah kita ni. Cuba tengok, ni saya buat contoh seorang pesakit kencing manis, diabetic patient. So diabetic patient, bila kita tengok dia punya scan secara detail, dia punya darah dia, saluran darah dia, tengok kalau diabetic patient, apa yang berlaku adalah dia menebal. Nampak tak? Basement membrane dia menebal, menyebabkan saluran darah dia jadi sempit. Okey, so ni adalah komplikasi yang berlaku di dalam pesakit diabetik yang ada masalah komplikasi menyebabkan buah pinggang, masalah retinopati, mata jadi buta dan sebagainya. So ni adalah antara salur-salur darah yang dah terkompromis ataupun yang telah mendapat efek daripada masalah contohnya kencing manis. Okey, salur darah kita juga dia ada balance dia. Dalam badan kita, salur darah kita panggil dia boleh tumbuh, dia boleh membiak, dia boleh tumbuh dengan cara yang sihat yang kita panggil angiogenesis. Okay, angio is blood vessel, genesis is grow, dia tumbuh. Dan badan kita dia ada balance yang betul supaya angiogenesis tu dia salur darah kita tak terlalu over. Kalau over sangat dia boleh jadi salah satunya kanser. Ataupun kalau tak cukup angiogenesis, salur darah tu grow dengan tak cukup, dia boleh menyebabkan masalah-masalah yang dekat sebelah sini. So that's why pemakanan yang betul amat penting supaya kita punya salur darah kita tu dapat grow dengan stabil, okay, untuk kita dapat kesihatan yang terbaik. Okey, ni adalah kita punya salur darah utama kita, salur darah utama. Okay, cuba tengok apa jadi kalau dalam badan kita ada sel kanser. This is the cell cancer. Setiap orang daripada kita dekat sini, termasuklah saya, kita ada sel kanser masing-masing. Tetapi sel kanser kita dormant ataupun tidur.
Dan ada faktor-faktor especially dalam pemakanan, kita punya toksin sekitar yang menyebabkan sel kanser tu bangun semula. Nauzubillah min zalik. So ni adalah contoh sel kanser yang bangun, yang sel kanser yang dah timbul ataupun hidup, dia mendapat blood vessel yang banyak. So dia punya growth of angiogenesis dia tu terlalu abnormal. Dia bagi makan dekat sini. Dan ini menyebabkan sel kanser tu boleh membiak ataupun metastasis. Okey. So ubat-ubat kanser, ni contoh nama ubat-ubat kanser yang pelik-pelik ni. Ni adalah ubat-ubat kanser yang fungsi dia akan cut ataupun dia potong blood supply kepada sel kanser, menyebabkan sel kanser ni mati. So ni adalah ubat-ubat yang kita panggil kemoterapi yang kita bagi kepada cancer patient yang dia akan cut saluran darah yang pergi kepada sel kanser. Tetapi as what we know, all the medication dia ada side effects dia. So that's why pemakanan kita kena tahu apa dalam pemakanan kita seharian yang boleh bekerja sama dengan ubat-ubat ni tanpa ada side effect, malah dia bagi benefit juga. Contohnya, dia bagi benefit kepada sel-sel lain untuk jadi hidup dengan baik, bukannya sel kanser. Okay, banyak pemakanan kita dekat dapur rumah kita, contohnya kunyit. Kunyit adalah anti cancer yang dia boleh cut salur-salur darah ni. Ataupun siapa yang suka minum green tea. Ada tak siapa yang suka minum green tea dekat sini? So one of the active ingredients dalam green tea kita panggil polyphenols. Polyphenols dalam green tea dia akan cut salur darah yang boleh pergi kepada sel kanser kalau ada sel kanser. So ni adalah antara foods ataupun makanan yang ada aktiviti anti-angiogenic ataupun dia boleh cut salur-salur darah yang boleh pergi kepada sel kanser. Yang dia akan balancekan kita punya salur darah dalam badan kita. So nampak tak benda-benda ni ada dekat dapur rumah kita. So whether kita really use or not, tepuk dada tanya selera. Tomato, strawberry, lemon kan yang kita duk bubuh dalam jus everyday tu, lemon. Kunyit, kita letak garam kunyit, ikan ke apa semua ni adalah bahan-bahan yang ada dekat dapur rumah kita. InsyaAllah kita boleh guna. Okay. So ni contoh, saya tunjuk sini satu contoh dekat lab, dekat makmal, di mana ni adalah sel kanser. So dia letak satu ubat ubat anti kanser ni dan dia tengok salur darah yang banyak this is abnormal angiogenesis yang telah berlaku pada sel kanser. Bila dia letak ubat yang boleh block salur-salur darah tu, so sel-sel darah tu akan mati, salur darah, jadi sel kanser tu akan lama-lama akan mati sebab salur darah dia dah tak ada. Salur darah tu dia bagi makanan lah pada sel kanser kan. So bila kita dah cut the blood vessels, dia dah tak ada makanan kepada that cell cancer. Okay, this is actually juga satu case di mana dia ambil cervical cancer. Dia saluran darah yang tak normal. Okay, ni yang bila kita dah letak ubat yang putuskan the blood vessel yang distribute to the cell cancer, lama-kelamaan kita akan nampak that there's no more blood vessel yang pergi feed the cell cancer dan cell cancer tu akan heal. Okay, ni adalah dari segi farmakologi. Tetapi dari segi pemakanan, ni saya nak contoh dari segi pemakanan. Ada satu soalan yang saya tanya dalam grup HD5 dan jawapan dia yang betul diberi oleh Yati. Saya ingat Yati, kakak kepada syuhada. Saya tanya, very good. Yati jawab soalan ni. So bila kita masukkan apple dalam jus antioksidan kita kan, so kita tak perlu buang kulit dia kan, apple, dan kita tak perlu buang dia punya biji dia, sebab dalam biji dengan dalam kulit apple tu actually dia ada bahan yang kita panggil ursulic acid. Ursulic acid ni adalah bahan anti-inflammatory. So dia duduk dalam kulit apple, dia duduk dalam biji dia yang bila kita blend sekali, dia akan dapat benefit as anti-inflammatory and anti-cancer juga. Ni rezeki dia. Rezeki ilmu ni nak dapat tau. So salah satu penyakit yang disebabkan oleh abnormal salur darah yang grow, sama ada tak cukup salur darah menyebabkan peripheral artery disease ataupun masalah overgrowth of salur darah menyebabkan kanser. So contohnya
iskemia. Okey, ni adalah penyakit di mana salur darah dekat sini, dekat bahagian kaki ni dia tak cukup disebabkan oleh ada gangguan dalam blood flow dia, sama ada disebabkan oleh plaque dan sebagainya. So menyebabkan kaki ni mengalami iskemia. Ni kita panggil iskemia. So ni adalah treatment yang kita buat dengan ursolic acid ni. Ni kajian yang saya ambil daripada paper ni. So treatment day 1 nampak tak? Ni tak ada blood vessel yang pergi ke sini. Ni merah ni adalah blood flow. So yang merah ni nampak blood flow. So nampak sebelah dekat dia punya sebelah sini adalah blood flow. Ni dia buat kajian kepada tikus actually. So dia nampak ada blood flow. So after treatment 3 weeks dia nampak ada blood flow ke sini apabila kita bagi anti-inflammatory ursolic acid ni. So this is actually antara kajian-kajian lah yang saintis buat, tapi kita boleh guna benefit dia dalam kita punya everyday ilmu dalam HD ni. So angiogenesis ni adalah satu sistem yang dia akan kawal badan kita supaya dia capai satu homeostasis, iaitu kita punya salur darah kita tu sama ada dia tak terlalu berlebihan overshoot ataupun dia tak akan terlalu berkurangan yang menyebabkan disease. So ni adalah sistem badan kita yang bila betul kemasukan nutrisi ataupun pemakanan, insya-Allah dia akan betul kita punya sistem badan kita. So ubat-ubatan ataupun makanan, ini adalah dua pilihan yang kita boleh pilih dalam hidup kita, nak pilih ubat ataupun nak pilih makanan. So the best is actually plants. So segala jenis makanan yang kita makan every day, benda tu akan jadi ubat kita. Tapi kalau kita tersalah pilih, makanan every day kita tu akan jadi poison kita. Ni gambar daripada pasar Siti Khadijah. Siapa yang pernah pergi kan? Ni gambar daripada pasar dekat Kota Baru. Dan kebanyakan plants yang kita tengok kan seharian dekat sini, dia ada color dia ada bau dia, ada aroma dia, dan inilah yang memberikan bioactive ingredients dalam makanan yang kita makan everyday, antioxidant phytonutrients dia. Okay, saya cepat sikit sebab dah dekat pukul 10 dah. Contoh saya bagi satu adalah soy. Ni edamame. So dalam program ni kita boleh guna juga ke kacang. Kacang contohnya kita panggil edamame, legumes boleh. So ni salah satu study yang tadi yang dia compare. Dia compare di mana ni adalah angiogenic blood vessel yang tumbuh daripada sel kanser. Tapi bila diberi amount yang tertentu soy dalam kajian ni, didapati blood vessel tu sudah dapat di-block dia punya distribution dia kepada sel kanser. So this is one paper, saya ambil satu kajian, dia kaji soy food intake and breast cancer survival. So dari kajian ni didapati soy intake dalam 5,042 patient cancer survivor dekat Shanghai dan didapati less 29% risk of death dan juga dia kurangkan 32% of recurrence. So kebanyakan daripada kita tak tahu bahawa soy ni sebenarnya dia adalah phytoestrogen yang dia sebenarnya protect sel kita. Okay, ni adalah antara mitos yang paling besar sekali. So apa yang kita buat dalam program ni adalah every morning dalam jus antioksidan tu kita ada soy yang kita ambil untuk repair badan kita. Sebab tu adalah protein, sumber protein yang baik. Lepas ni saya akan tunjukkan tentang apa yang ada sebenarnya dalam protein tu. Dan berapa banyak nak ambil soy ni? About 10 grams. Okay, 10 grams per day soy protein. This is minimum. Boleh ambil 10 grams per day soy protein. InsyaAllah boleh bantu as a protection di dalam badan kita. Okay, contoh. Ni contoh tomato. Tomato dia punya bahan aktif phytonutrients dalam tomato ni kita panggil lycopene. So tomato, bila kita guna tomato, kita nak dia punya zat sama ada vitamin C ataupun lycopene. So this is one of the journal yang daripada British Journal Nutrition ni, lycopene. Dia inhibits angiogenesis. Ni research pada rat iota, pada tikus. Tetapi kita boleh tengok keberkesanan dia dalam follow up study 46,719 men. Dengan kita tengok dia punya hasil dia, kalau kita consume 2 ataupun lebih servings of tomato sauce per week,
homemade, bukan yang kita beli yang dah campur-campur tu. 2 ataupun lebih servings of tomato sauce per week was associated with a reduced risk for developing prostate cancer by about 30%. So prostate cancer, okay, lelaki siapa yang dekat sini yang dengar ni orang lelaki, make sure ambil lycopene ni, sauce lycopene daripada tomato sebab this is very significant. So even in those did develop prostate cancer, walaupun mereka yang dah ada prostate cancer, kita tengok reduction dalam tumor vessels juga. So nak menunjukkan bahawa tomato sauce lycopene, antioksidan dalam dia tu ada protection against the prostatic cancer. Okay, antara yang lain selain daripada tomato yang ada juga lycopene yang tinggi adalah semua ni. So yang ni pun kita gunakan kadang-kadang, cuma mungkin dekat Malaysia ni jaranglah sikit nak ada black tomato tapi saya pernah tengok dekat cold storage ada ni black tomato, dekat Village Grocer pun ada. Tapi yang kita biasa guna dalam jus AO kita guna cherry tomato kan. So these are the fruits yang ada high lycopene levels. Okay, ni soalan kuis yang kedua. Saya nak tanya kalau ada siapa-siapa yang berani boleh jawab dekat sini. Ni siapa yang dah otai-otai ni dah belajar dah ni. What is the best way to cook tomatoes? Ada siapa nak jawab tak? And what is the best combination? Apa cara yang terbaik untuk kita masak cook tomatoes dan apa yang the best combination untuk kita guna pada masa kita masak tomatoes? Ada tak siapa-siapa nak jawab? Ataupun nak kena panggil nama? Ada nak jawab tak? Fiza. Fiza ada. Fiza cepat. Fiza jawab. Okey. Tak apa. Tak ada yang berani Alamak, rugi. Saya dah prepare banyak hadiah ni. Wani nak try. Okey, Wani. Cuba Wani. Okey, untuk kita masak tomato, untuk kita hidang tomato tu, seeloknya kita panaskan dulu tomato tu lah. Okey. Untuk keluarkan dia punya lycopene tu. Okey, panaskan tu macam mana? Panas sampai menggelegak ke? Tak. Macam sangai dalam api yang slow saja. Bagi dia macam lembut sikit. Macam tu. Agak-agak berapa minit Wani? Dalam 2 minit macam tu lah. Around 5 to 10 minutes pun boleh. Tapi kita simmer. Kita bagi slow heat. Okey, betul Wani. Okey, apa dia best combination Wani untuk kita masak tomato tu? Yang Wani cakap tadi tu, kita nak combine dengan apa untuk terbaik dia? Untuk food synergy dia. Apa Wani? Lada hitam. No? Apa dia? Ingat tak? Apa the best food synergy dengan tomato? Sikit lagi. Biasa kita letak apa? Biasa cara dia masak saya bagi hint sikit Tomato kita akan simmer sekejap dalam 5 minit, 10 minit. Lepas tu kita tutup api. Sebab bahan untuk food synergy dengan tomato ni kita tak boleh on api dapur tu. Dia tak boleh panas. Apa dia? Apa the best combination dia? Cepat Wani dah bagi hint ni. Madu. Olive oil, doktor. Madu. Very good, olive oil. Hasni jawab. Okay, so dapat hadiah seorang satu. Eh. Okay. Nanti Wani dengan Hasni potong dia. So tuntut hadiah dari kita nanti. Very good, pandai. So the best combination untuk kita cook the tomatoes ataupun capsicum ke untuk kita dapat the best lycopene tu adalah dengan olive oil. So dia akan bila kita tutup api dapur, kita letak sikit olive oil, extra virgin olive oil tu. So dia akan dapat the maximum benefit, extract the maximum lycopene daripada tomato. Dah dapat ilmu kan? So esok kena terus guna. Congratulations Wani dengan Hasni. Okay, good. So when it comes to food and health, it's not just about the food. It's about how your body responds to what you put in it. Dia bukannya pasal makanan tu saja, tapi dia pasal macam mana badan kita respon. So untuk badan kita respon, kita kena tahu ilmu tentang hormon. That's why ni penting untuk kita faham hormon dalam badan kita. So now, ya Allah, dah dekat pukul 10 dah ni, baru nak masuk tentang food kit ni. Okey ke? Semua mengantuk ke?
Ngantuk tak? Tak Tak. Tak, okey, alhamdulillah. Very good. So saya boleh sambung lagi. Okey, suara saya tak clear. Ada yang tak clear ke suara saya? Ada yang komen tak clear ni. Clear kan Suara saya okey Okey. So now saya nak masuk sikit tentang food kit. So dalam kit makanan kita, actually apa yang kita letak dalam food kit, masing-masing akan dapat kit makanan depends on your package yang kita ambil. Dan kit makanan tu tak ada langsung pun apa yang kita letak as coaching fee ke, bayar dekat coach you ke, bayar dekat kit you, tak ada. Semua kit makanan yang anda dapat adalah bahan-bahan yang anda akan guna dalam masa program nanti. So what we follow dalam program ni adalah anti-inflammatory diet protocol. Macam mana kita nak beat the chronic inflammation dalam badan kita, macam mana kita nak lose weight, macam mana kita nak heal kita punya badan kita. So this is the food pyramid yang kita follow. Kita tak follow food pyramid yang biasa tu, tapi kita follow anti-inflammatory food pyramid. This is very special. Di mana anti-inflammatory food pyramid ni kita ada unlimited water dengan sayur-sayur. Cuma buah kena berhati-hati sebab certain buah memang dia akan ada glycemic index dia yang kita perlu cakna. Okay, so this is the anti-inflammatory food pyramid yang kita follow. So dalam kit makanan, masing-masing yang dapat kit makanan, kita ada 2 kategori bahan kandungan. Yang pertama, kita ada bahan organik. So bahan organik untuk keperluan jus dengan masak ni termasuklah quinoa, chia seed, flax seed, garam, wheatgrass ni adalah bahan-bahan dalam bahan organik. Yang kedua, kategori supplements. Supplements ni dia ada 2 subkategori, iaitu asas dengan advance. So malam ni saya akan discuss asas saja sebab saya tak cukup masa. Untuk Friday depan, hari Jumaat depan, insya-Allah saya akan discuss advance supplements dan juga bahan-bahan yang kita boleh top up untuk booster kita punya result kita, insya-Allah seminggu depan. Okey. Kenapa kena ada kit makanan? Kenapa kena ada supplements? Kenapa 42 hari? Dan kenapa eating timing tu penting? So benda-benda ni you have to ask yourself sebab benda-benda inilah yang kita kena faham sepanjang program kita. Apa nak makan? Bila nak makan? Berapa banyak nak makan dan macam mana nak makan. So yang inilah ilmu yang Masya Allah, kalau you all dapat master ilmu ni dalam program ni, benda ni you akan bawa sampai ke mati. Sebab ni adalah ilmu yang memang tak akan dapat cari dekat luar. Okay, so just belajar betul-betul. Apa nak makan, bila nak makan, macam mana nak makan, berapa banyak nak makan dan nak combine dengan apa makanan kita supaya kita dapat the best food synergy dalam pemakanan kita. So ni juga adalah soalan-soalan muhasabah yang saya nak anda tanya diri sendiri. Dah berapa lama dah kita tanggung kesakitan kita ni? Dah berapa jenis diet atau program yang kita dah cuba sejak sekian lama? Dah berapa kali diet dah kita terbabas hanyut ke laut Mediterranean, laut dalam tu? Dah berapa ratus ribu riban duit kita habis semata-mata kita nak sihat, cantik dan bertenaga. Kenapa badan kita ni tak semudah orang lain yang nak berjaya turun berat badan, yang nak berjaya turunkan dos ubat dia? Kenapa badan kita ni susah? Kenapa resisten sangat ni? Mesti ada sebab dia. Dan ada tak rasa bersalah dalam diri kita sebab selama ni kita dah aniaya badan kita? So benda-benda ni adalah soalan yang akan bagi you punya push and pull factor untuk kita berjaya dalam program ni. Okay? So ni saya letak chia seed dengan flax seed dalam kit makanan ni sebab saya nak anda faham bahawa 2 ni adalah antara sumber yang terpenting. Yang kalau nak tinggal benda lain pun lepas pada ni, chia seed dengan flax seed ni adalah bahan organik yang mesti ada. So sekarang ni kebanyakan daripada kita risau, tak ada fish oil lah, tak doktor, tak ada minyak ikan, tak boleh nak order, lama dah tak ada. No, jangan sedih. Sebab dalam chia seed, flax seed kita ada a very good omega 3 fat juga. So maximise-kan penggunaan chia seed, flax seed supaya kita dapat the best omega 3 dalam sumber pemakanan kita harian.
So kita boleh sama ada tabur dalam jus kita atas pemakanan dan sebagainya. This is the benefit of chia seed flaxseed. Ada dalam kit makanan kita. So selain daripada tu, second category kita ada supplements yang penting yang lain ni. Yang ni saya akan explain satu-satu secara detail. Aloe vera gel, pea products, protein, greens and omega. So kenapa saya letak supplements yang bagus, kenapa coach anda pilih those supplements untuk anda, kerana kami berdasarkan scientific fakta. Bukannya sekadar-kadar ambil yang ni lah, ambil yang ni lah. No. This is based on a very strong medical background. Kita ada scientific advisor board dan those are the people yang memang kami dah tengok dia punya scientific paper dia kebanyakannya. So antara yang penting yang ada dalam scientific advisory board yang kita guna dalam program ni, dalam Forever Living punya supplements ni adalah Dr. Roger Clements. So beliau adalah orang yang pakar dalam pemakanan, dalam ubat-ubatan dan dalam food technology. Okay, so this is Peter Clements. Kita ada juga Peter Pressman. This is a doctor. Dia adalah doktor juga. Dia retired naval medical officer dan dia adalah seorang yang pakar dalam public health and nutrition. Okay, seorang yang memang dah dalam bidang medical operation and police science, biotechnology. So he knows what he's doing. Okay, dia plan semua pemakanan yang kita ambil dalam program ni. Okay, Dr. Wallace ataupun profesor. He's a professor, research professor dan beliau adalah daripada bidang toksikologi. So ramai daripada yang bila dah start program ni selalu tanya saya, doktor, tak apa ke, tak toksik ke benda-benda yang kita ambil dalam program ni? So jangan risau sebab semua supplements dan pemakanan yang kita ambil untuk anda guna dalam program ni sudah direview oleh pakar toksikologi. Bukannya saya sebab saya bukan toksikologis. Saya cuma medical doctor dan doktor-doktor lain pun tak ada yang toksikologis dalam tim kita. Tapi dalam the main scientific advisor board Forever Living Company dekat headquarter dekat US, dia ada dia punya pakar toksikologi dia. So don't worry, insyaAllah. So ni adalah kami dah pernah pergi ke ladang sana, ke kilang sana dan kami tengok sendiri, saya dengan Dr. Zul, jumpa dengan dia punya scientific advisor board dia, tengok proses dekat kilang dan sebagainya dan Alhamdulillah, that's why we are so brave to encourage you all untuk guna dalam program ni. So the fundamentals ataupun produk utama yang kita guna dalam kit makanan anda adalah aloe vera. Saya highlight aloe vera pada malam ini sebab ramai daripada kita yang still underestimate kebaikan aloe vera ni. So that's why saya highlight pada malam ni. Ada yang guna satu sudu sehari saja and then dia wonder, doktor kenapa inflammation saya tak baik-baik? Okay, so because the dosage you tak betul. So make sure bagi anda yang baru nak start program ni, make sure the dose tu betul. Tanya coach anda berapa banyak nak campur dalam jus pagi, berapa banyak nak minum dalam jus malam dan sebagainya. Mesti ada dosage yang betul. And this miracle plants, dia ada a lot of phytonutrients, micro and macronutrients dalam dia. So ni adalah bahan-bahan yang akan bantu kita repair kita punya badan kita. And research ataupun kajian tentang aloe vera ni banyak. Kalau you all buka paper, banyak sangat kajian yang kita dah buat. Dan saya selalu cakap dalam program ni kita kena ambil a lot of water. So salah satu shortcut yang terbaik, saya selalu cakap shortcut yang terbaik kalau kita nak air analah kita ambil AVG. So for those of you yang dah start, you all mungkin faham kadang-kadang berat kita tak turun, kadang-kadang inflammation kita payah nak improve sebab kita punya pengambilan air seharian kita tak cukup. So bila molekul water H2O ni, air ni tak cukup dalam seharian, dia menyebabkan badan kita tak dapat nak increase metabolism dan tak dapat nak baiki inflammation. So one of the best shortcut is actually kita ambil AVG sebab aloe vera ni dia adalah jenis succulents. So succulents ni dia adalah bahan tumbuhan yang dia pegang molekul air. Dia plant yang dia ada tinggi sangat water content dia. So that's why bila kita ambil AVG ni dia akan pegang a lot of water masuk dalam badan kita dan insya-Allah hydration akan jadi improve.
Okey, dan banyak lagi lah bahan-bahan lain yang bagus yang akan bantu badan kita untuk sembuh. So kalau kita tengok a lot of nutrients dalam aloe vera ni, inilah yang akan bantu kita. Lignin ni adalah bahan yang akan bantu penetration ataupun dia adalah bahan, dia ada selulose yang akan bantu untuk penetration segala micronutrients ke dalam skin, ke dalam usus kita dan sebagainya. So that's why kalau orang yang guna skincare yang aloe base, bila dia sapu, okay, skincare sama ada cleanser ke toner ke moisturizer ke serum ke, kalau dia aloe base, biasa dia akan ada lignin. Dan lignin ni dia ada a lot of penetrative. Maknanya bila kita pakai aloe base punya skincare, biasanya dia akan lebih cepat absorb dengan baik. So ni adalah rahsia why aloe vera is one of the best skincare yang kita boleh bagi untuk anda, insyaAllah. So kalau tengok saya tak payah sebut satu-satu lah you all boleh tengok banyak sangat amino acids, enzymes, vitamins, anthraquinones ni, antioxidants, amino acids. Ada orang kata, doktor, kalau saya ambil, kalau saya tak makan daging dalam program ni kan kita tak ambil red meat. Doktor, kalau saya tak makan daging merah, mana nak dapat protein saya? Tu yang biasa soalan yang ditanya. Cuba tengok dalam aloe vera dia ada a lot of essential amino acids dan dia ada juga non-essential ataupun secondary. So ni adalah sumber protein yang terbaik daripada plant based. Okay, yang kita boleh ambil. Dan kebanyakan daripada orang yang ambil pemakanan yang tak ada daging merah ni ataupun bahan yang bersumberkan haiwan, biasanya dia worry sebab tak ada B12. Sebab B12 actually banyak lah kalau ikut teaching biasa, dia ada dalam red meat, dia ada dalam organ-organ dalam kan. Tapi you have to know that B12 adalah sumber vitamin yang ada dalam plant aloe vera ini. Dan B12 ni amat penting untuk fungsi saraf kita, untuk fungsi otak, untuk hasilkan blood. So penghasilan kita punya hemoglobin kita perlukan B12. So that's why for those of you kalau ingat, nanti saya akan presentkan satu kes juga, ada seorang peserta juga, Wahida daripada tim utara, ada masalah anemia yang teruk sebelum HD. Kalau tak silap saya HD 7 masa sebelum start, dan alhamdulillah after habis program ambil aloe vera dan sebagainya, HB dia naik. Okey, kalau tak silap 11 atau 12 nanti insya-Allah ada masa kita akan share dengan anda. Okey. Dan ada banyaklah research yang saya just tunjuk dekat sini. Okey, siapa yang nak slide saya boleh minta later. Saya just tunjuk secara sekali lalu je. Aloe vera the very good anti-inflammatory kalau tengok especially orang yang isap rokok ataupun you secondary smoker, dekat sekeliling kita ada orang isap rokok. So aloe vera is a very good anti-inflammatory dalam badan kita. Dia akan bantu kurangkan inflammation yang disebabkan oleh asap-asap rokok tu, even though kita secondary smoker pun. Okay, aloe vera juga akan bantu protect jantung kita. Okay, sebab dia akan bantu untuk reducekan free radicals dalam badan kita dan dia akan protect kita punya jantung kita. Okay, insyaAllah. So banyak lagi lah benefit saya tak payah sebut sini, you all boleh tengok apa yang saya letak dekat sini. Okay. Satu yang saya nak sentuh kepentingan aloe vera juga adalah dia bantu usus kita. Dekat usus kita kan ada bakteria baik, ada bakteria jahat kita panggil microbiome. So ada 5 benda yang kita boleh buat untuk pastikan microbiome kita ni sihat ataupun happy. Malam ni saya sebut satu je lah, nanti yang lain tu you all carilah homework 4 lagi. Okey, yang paling best sekali kita punya microbiome kita ni dia paling suka adalah fiber. Okey. Fiber dalam bentuk prebiotics. So itu adalah antara bahan yang boleh menyebabkan bakteria baik dalam usus kita ni akan lebih dominan daripada bakteria-bakteria yang jahat ni. So 2 jenis bakteria baik, ada banyak lagi bakteria baik tapi antara yang dominan adalah Lactobacillus dengan Bifidobacterium. So Lactobacillus dengan Bifidobacterium adalah 2 jenis friendly bakteria yang akan bantu usus kita.
So you all perasan tak, usus kita ni kan dia ada mucus dekat dalam dia. So features ataupun sifat aloe vera ni yang slimy ni kita panggil apa, macam belendir gitu kan. So bila kita ambil aloe vera, dia slimy, dia akan bantu untuk baiki. Dan aloe vera ni dia ada growth stimulant. Dia akan bantu usus kita yang luka, yang ulcer ke, yang ada luka-luka sikit. Aloe vera dia ada growth factor yang akan bantu baiki usus kita yang luka. Biasanya dengan cara dia bantu bakteria baik dalam usus kita. Okey, dan bakteria baik ni penting sebab bakteria baik inilah yang akan bantu untuk protect daripada cancer cells. Okey, penting sangat. Okey. Dan bakteria baik ni ada kaitan dengan emosi. So saya selalu cakap emosi kita sama ada depression, masalah-masalah gangguan pemikiran, manic dan sebagainya, dia dipengaruhi oleh bakteria juga dalam usus kita. So masalah-masalah cerebrovascular disease, otak, masalah psikiatri, masalah neurodegenerative, sama ada Parkinson dan sebagainya, dia dipengaruhi oleh microbiota dalam usus kita. Dan indirectly dia adalah dipengaruhi oleh apa yang kita suap dalam mulut kita everyday. And aloe vera dia boleh bantu untuk balancekan balik semua tu. Okay, this is the numbers of microbiome. Nampak tak? Ya Allah. 37 trilion lagi banyak dia punya populasi microbiome dalam usus kita ni yang menyebabkan badan kita dapat berfungsi dengan baik sampai ke hari ini. Dan microbiome yang tak balance ni dia boleh menyebabkan banyak penyakit kalau kita tengok. So 3 strategi untuk kita support microbiome adalah prebiotik, probiotik dan kita avoid daripada dysbiotic foods. Okey, contoh saya ambil satu contoh ni. Contoh adalah prebiotik yang terbaik adalah kiwi. For your information, kiwi ni kita boleh campurkan dalam jus pagi kita. Siapa yang blend jus AO yang dah start tu jus antioksidan bukan jus protein. So boleh masukkan half of the kiwi. Okay, ataupun boleh masukkan suku sikit untuk kita dapat the benefit of prebiotic. Dan dia buat kajian, walaupun dia bilangan dia sikit saja, just ada 6 volunteer saja, tapi at least this is just to see that microbiome dekat usus dapat dilihat ada perbezaannya apabila kita bagi pemakanan yang tinggi prebiotik. So ada banyak lagi makanan-makanan lain yang kaya dengan prebiotics. Okay. So prebiotik dia boleh promote the growth. Prebiotik ni makanan probiotik lah. So dia akan promote the growth of good bacteria, lactobacillus, bifidobacterium, dan dia akan boleh bantu untuk hasilkan banyak short chain fatty acid. Short chain fatty acids ni penting untuk badan kita protect daripada kanser, colorectal cancer dan sebagainya. Okey, siapa dekat sini yang pernah ambil antibiotik dalam hidup dia? Saya rasa majoriti daripada kita kan. Kan ada yang sini yang tak pernah ambil antibiotik seumur hidup. So bagi anda yang pernah ambil antibiotik, antibiotik ni dia akan rosakkan ataupun dia akan padamkan, dia akan hapuskan bakteria yang dia menyebabkan tak balance bakteria baik dengan bakteria jahat dalam usus kita. So that's why bagi anda yang dah complete, saya bukannya against antibiotik, saya pun ambil kadang-kadang tetapi once kita dah habis course of antibiotics, make sure kita top up balik a lot of fiber, banyak sayur, buah dan sebagainya supaya kita balancekan balik kita punya microbiome dekat usus kita. Okay, penting sangat kita ada ilmu ni. So basic supplements yang ada dalam kit makanan kita adalah 2 plus 4. Maksud saya kita ada AVG, kita ada protein, kita ada absorbency, Arctic sea, field of risk dan bee pollen. Ni adalah basic supplements yang ada. Okay, tapi dia bergantung kepada keberadaan semasa. So yang wajib ada adalah 2 plus 4 yang ni. So yang ni kita ada aloe vera gel yang you all dapat semua dalam kit makanan tu, di mana yang dalam botol kuning ni dia adalah 99% pure aloe vera. Okay, dan 3 flavor lagi ni, yang ni satu dekat Forever Singapore, luar daripada Malaysia ada US, UK semua ada, tapi dekat Malaysia ada 3 flavor ni. Okay, kalau dekat negara lain selain daripada Malaysia, dia ada preparation dalam bentuk ni, nampak tak? Comel je 1 liter compartment gini ni.
So kalau yang peach biasanya dia ada 84.5% pure inner aloe vera gel. So dalam ni dia rasa peach lah. Kalau nektar, kita ada nektar tapi dalam botol kan dekat kita yang kita dapat tu. Kalau dekat negara lain dia ada preparation dalam bentuk packaging gini. So kalau nektar 90.7% and the latest kita ada flavor aloe mango. Mango ni pun belum masuk lagi Malaysia, yang dua ni dah ada dan aloe mango ni 86%. So kebanyakan daripada produk aloe vera dekat luar kalau kita tengok produk ABC dan sebagainya, kebanyakan daripada raw material yang dia dapat untuk produk aloe yang lain tu dia dapat daripada ladang aloe vera forever ni. Sebab aloe vera forever living ni dia ada dia punya own ladang dia sendiri yang besar. So that's why kita boleh prepare aloe vera yang memang pure, yang pekat, yang memang tinggi dia punya concentration. Saya minta izin kejap minum air. Okay, ni green tea saya. Okay, saya malam saya campur green tea dengan hibiscus tea. So that's why dia warna pink. Okay. So saya pergi laju sikit lah sebab baru aloe vera ni. Okay, yang ni nanti you all boleh baca lah siapa nak slide saya nanti boleh baca all these things. Aloe vera very good untuk psoriasis, dermatitis, acne, jerawat. Siapa yang ada masalah jerawat, jeragat dan masalah skin. Especially kalau kita panggil acne vulgaris, jerawat batu tu yang teruk. So it's very good untuk kita baiki inflammation tu dengan aloe vera. Anti-cancer, okay, banyak dia punya protection dia. So dia punya keberkesanan dia, food synergy aloe vera ni dia strong sangat kalau kita combine dengan pomegranate. So ni adalah satu uji kaji yang kita buat di mana kita combinekan aloe vera dengan pomegranate and kita tengok dia punya efek dia kepada bakteria. Okay, Streptococcus mutans ni. So tengok ni adalah jenis bakteria yang biasanya dia akan menyebabkan masalah oral ataupun mulut kita. Okay, dan bila dia combinekan dengan aloe vera dengan pomegranate, dia punya keberkesanan ataupun food synergy dia is very strong. Dan Streptococcus mutans ni adalah bahaya sebab dia boleh menyebabkan masalah jantung juga. Okay, so ni kita kita tengok effect of aloe vera dengan pomegranate. Okay, nampak tak? Dia punya effect dia. Okay, zone of inhibition, nampak dia inhibit jangkitan bakteria tu dengan pomegranate extract. Okay, sorry. So this is pomegranate bagi siapa yang belum lagi cuba. This is pomegranate ni very good because dia adalah antara jus yang tinggi ORAC value dia. Oxygen, radical absorbent capacity. Okay. The highest ORAC value dia, okay, ataupun capacity untuk absorb, untuk buang kita punya radical bebas kita. So dia juga tinggi dengan segala bahan-bahan yang tinggi phytonutrients dia dan this is one of the supplementary lah yang kita bagi juga dalam program ni. So pastikan sepanjang 42 hari ni bagi anda yang baru nak mula, anda make sure dosage ataupun dos aloe vera tu. So biasanya kita allow untuk masukkan dalam jus pagi dalam 100 ml or 150 ml dan dalam jus malam kita masuk about 50 to 100 ml. Okay, bukannya je 1-2 sudu sebab kalau tak nanti you tak dapat cukup dos untuk baiki keradangan badan. Okay, and then bee products. So dalam kit makanan anda juga ada bee products. Kita ada bee honey, kita ada royal jelly, ada bee propolis dengan bee pollen. So this is the new packaging yang dah sampai dekat Malaysia, yang bee honey yang ni. Yang lain belum masuk lagi, insyaAllah coming. So yang the next shipping ni insyaAllah akan sampai yang the new packaging. Okay. Dan ada banyak sangat kajian yang dibuat tentang honey, propolis, royal jelly, protection dia pada liver, pada immune system kita dan sebagainya. So bagi anda, saya tengok juga ramai juga yang underestimate the benefit of bee pollen. So lepas pada tengok apa yang saya present ni, saya harap anda boleh appreciate bee pollen ni dengan lebih baik lagi. Sebab bee pollen tu dia ada anti-inflammatory, dia ada anti-oxidative, anti-carcinogenic.
Dia bersihkan salur darah kita, anti-allergenic dan antibakterial, antifungal. So this is the miracle of bee pollen. So siapa yang belum guna lagi, tolong guna. Dan dalam kit makanan tu yang standard tu biasanya memang ada bee pollen. So bee pollen ni kita panggil dia complete multivitamin sebab dalam tu dah ada semua bahan untuk energy booster. Okay, dia ada untuk energy booster. Increase metabolism, very good untuk prostate health. Okay, dia protect against free radicals, dia reduce the weight, manage the weight. Bagi yang dah underweight, dia akan regulate balik supaya dapat badan yang ideal, bantu penghadaman dan dia kurangkan kolesterol dalam badan kita. Okay, so tengok siapa yang bimbang kalau ambil bee pollen ni tak cukup vitamins, cuba tengok dalam ni dah ada 22 amino acids. Jangan risau Jangan risau, dah ada 22. Ni protein tau. Dia bahan building block untuk bina protein ni dah ada dalam ni. Dia ada trace elements, dia minerals, enzyme, fatty acid, vitamins, protein ni semua ada dalam ni. So jangan risau, bee pollen is the complete nutrient yang you all akan dapat insya-Allah sepanjang program ni. Dan bee pollen juga very good untuk reproduktif. Sama ada untuk lelaki ataupun untuk wanita, both. Dia baiki kita punya ovarian cycle dan juga untuk lelaki bagus untuk prostate, untuk prostate health. Okay, so the best combination actually untuk prostate adalah bee pollen dengan Vitalize. Okay, untuk lelaki. So yang ni saya akan explain next week. Okay, Vitalize sebab dia adalah booster punya produk. Tapi the best actually dalam program ni sepanjang 42 hari bee pollen masing-masing akan ada dalam kit makanan masing-masing. Memang akan bantu untuk prostate. Especially untuk anda yang dah mula ada masalah BPH ataupun benign prostatic hyperplasia. So dia dah sekat aliran air kencing dah jadi slow sebab kelenjar prostat tu dah membengkak. Dan mungkin dia boleh block bila dah block outflow air kencing tu mungkin dekat sini dah akan boleh jadi jangkitan kuman dan sebagainya. Tapi yang kita takut kalau komplikasi kanser. So prostat ni dia boleh tukar juga menjadi sel-sel kanser yang boleh menyebabkan juga block dan sebagainya. Okay. So this is bee propolis. Forever Bee Propolis is a proprietary blend of natural bee propolis, royal jelly, carob, and almond to make a great tasting tablet that delivers a full 500 milligrams of bee propolis. It is microground for easy digestion and absorption. Bee propolis, sometimes known as bee glue, is a sticky resin that the bees collect and apply to the hive as a protective lining. It's so effective that the interior of the beehive has been found to be safer than most operating rooms. Bee propolis has been shown in studies to help support the immune system. Okay. So siapa yang dah pernah guna bee propolis dah tahu So bee propolis ni dia ada banyak kegunaan tapi one of the best thing dia adalah untuk protect kita punya immune system kita. So for those of you yang tak ada absorbency sebab tak ada stok, kita akan ganti dengan bee propolis. Sebab dia bee propolis ni adalah bahan untuk sebenarnya untuk kuatkan kita punya immune system, bantu alergi dan akan dia bantu untuk inflammation dalam badan kita. So bee propolis ni dia letak juga dalam preparation cream, bukannya sahaja dalam tablet yang kita ambil dalam masa program ni, tapi ada juga dalam bentuk cream yang boleh bantu juga untuk masalah-masalah eczema, psoriasis dan sebagainya. Okay, dan one of the benefit, this is one of the latest research last year, di mana dia tengok propolis dan protection dia against the COVID-19 ni, macam mana dia punya effect dia, and this is a very good. So bahan-bahan dalam propolis, this is the limonene, quercetin, camphorol. So semua ni bahan-bahan ni akan bantu macam mana cara dia untuk guard ataupun safety badan kita tu daripada kena jangkitan coronavirus. Ni semua adalah bahan-bahan dalam propolis. Quercetin, antioksidan ni, hesperetin, camphorol, caffeic acid. So semua bahan benda ni akan bantu untuk protect badan kita daripada infection, viral dan sebagainya. So tengok ni adalah yang merah ni adalah tempat di mana propolis tu bertindak dalam sel kita. Sorry nampak busy sikit slide ni. Tapi ni dia akan sekat dekat sini.
Dia nak masuk, spike protein dia nak masuk, dia akan sekat dekat sini. Bila spike protein dah masuk pun, dia punya B propolis ni akan bantu untuk block dekat sini. Okay, dan dia akan block juga replikasi dalam sel. So this is actually the action of powerful action of B propolis. Yang that's why kalau ada daripada anda yang memang kena positif COVID ke ataupun rasa tak sedap badan rasa macam nak selsema, memang saya advisekan ambil 5 biji. Maximum dose B propolis 5 biji sama ada 3 atau 4 kali sehari sebab dia akan block sama ada viral, bacterial, fungal, parasite dan sebagainya daripada infect dan juga replicate dalam badan kita. So these are the complication of coronavirus, COVID yang dia boleh menyebabkan salah satunya adalah blood clots. Sama ada dekat brain, dekat otak kita ataupun dekat paru-paru. Nampak ni blood clots dekat paru-paru kita. Okay, next product adalah Field of Greens. So Field of Greens ni, bahan dia adalah bagus sangat untuk stabilize balik pH badan kita. So kebanyakan daripada badan kita ni, kita tak dapat cukup sayur yang bagus, greens. Kan, the darker the color, the higher the antioxidants dalam sayur. That's why dalam program kita, separuh daripada pinggan makanan mesti sayur-sayur hijau. Okay, dan 2 yang terbaik yang kita suggest guna adalah barley grass dengan wheat grass. Okay, wheat grass dengan barley grass. So walaupun nama dia wheat grass, dia tak ada kaitan langsung dengan wheat, gandum no. So this is actually 2 bahan yang memang kita suggest penggunaan dia dalam program ni, di mana dia boleh bantu untuk repair kita punya inflammation dan stabilize balik kita punya acidity badan kita. Okay, dan keasidan badan kita ni dikawal oleh pemakanan. Dan that's why the darker the color of the greens, the more alkaline dia akan bagi pada badan kita. Tapi bukannya alkaline yang sampai bahaya. Sebab badan kita ni bijak. Dia akan adjust the pH badan kita supaya dia stabil dan enzim dalam badan kita dapat bekerja dengan baik, insya-Allah. So badan kita dia ada pH dia yang tersendiri, dan bila dia jadi terlalu acidic maka dia akan dapat masalah penyakit-penyakit, antaranya adalah kanser. So kanser dia suka sangat badan yang berasid ataupun inflammation, okey. Masalah keradangan dia suka sangat badan yang acidic. Tengok kita panggil TME. TME ataupun tumor microenvironment ni dia suka kepada low pH. So bila badan kita low pH, dia akan create satu environment yang menyebabkan sel kanser kita seakan-akan celik mata bangun daripada tidur. Dia macam ketuk, bangun dia kata. So bila dah low pH, dia akan menyebabkan sel kanser kita akan hidup balik dengan secara a lot of mechanism. Dia akan kurangkan natural killer cells, dia akan stimulate a lot of antibodies yang akan merangsang kebanyakan proliferation cells yang tak normal dalam badan kita. Low pH in the tumor microenvironment bekerja sebagai global protection shield for tumor cells. Macam kita protect tumor cells tu. So that's why kita tak nak badan kita go towards the low pH ataupun acidic. Okay, so this is Dr. Warburg ni yang dia dapat Nobel Prize in Physiology dalam tahun 31. Dia discover bahawa cancer grows in oxygen deprived acidic tissue. So sel yang tak cukup oksigen, yang hypoxemia, yang tak cukup oksigen, dan sel-sel yang acidic, itulah sebenarnya yang akan membiakkan kanser. So that's why kita kena tahu dalam badan kita cuma ada satu tempat saja yang berasid dalam ni. Nampak tak ni dalam perut ni. Yang lain kebanyakannya adalah lebih kepada alkaline. Okay. Darah kita lebih kepada pH alkaline, tapi dalam perut ni adalah berasid. So that's why cara kita pilih pemakanan kita penting sebab dia akan menentukan acidity dalam badan kita. Okay. Ada setengah orang, dia suka minum air semasa makan. Ada tak? Ada tak dekat sini? Dia makan nasi semula, lepas tu dia minum air. Dia makan nasi semula, lepas tu dia minum air. Agak-agak apa kesan dia kalau kita minum air sambil-sambil kita makan tu? Ada siapa nak jawab tak soalan sini? Nak bagi hadiah ni? Tadi Wani dengan Hasni dah menang dah. Ada siapa nak jawab tak soalan saya ni?
Apa kesan dia kalau kita minum air terlalu kerap semasa kita sedang makan tu? Ada tak kesan apa-apa Ada yang nak jawab tak dekat sini? Kalau tak ada jawab, saya simpanlah hadiah saya ni, sayang pula. Cikgu Salwani, ada tak sini? Ada nak jawab? Kena panggil nama ni Kak Hafizan, Kak Hafizan ada juga. Agak-agak sebab apa? Kalau kita minum air masa makan, cepat kenyang, buncit. No, Nani, bukan. Apa komplikasi dia kalau kita minum air semasa makan? Hafizan cubalah. Cuba. Apa ni? Kak Hafizan, cuba. Assalamualaikum. Kalau kita sulam dengan air tu, rasa-rasa macam udara akan masuk sekali dengan air tu. Okey, udara akan masuk. Jadi? Jadi ada gangguan kot di situ, doktor. Ada gangguan okey. Tak lancar lah. Ada gangguan macam mana tu? Betul ada gangguan? Nak dapat hadiah dah tu? Gangguan macam mana Kak Bizan? Betul dah tu? Okey, tak apa. Ada gangguan tu betul maknanya bila kita minum semasa makan memang akan ada gangguan penggunaan. Okey, siapa nak cuba ni? Pencernaan kot, gangguan di pencernaan tu terganggu, doktor. Yes, betul. Gangguan pencernaan diganggu. Okey, gangguan pencernaan tu dalam bentuk, okey tak apa, saya boleh bagi hadiah ke Hafizan sebab tu adalah jawapan untuk public. Tapi dari segi medical dia punya gangguan dia tu, Kak Hafizan nanti call saya untuk tuntut hadiah tau. Baik-baik. Terima kasih, doktor. Sama. Okey, saya nak bagi tahu dari segi medical. Apa jadi kalau kita minum air semasa sulam minum air masa makan So yang pertama, nampak tak dalam perut kita ni ada asid hidroklorik kan? Dan acidity dalam perut kita ni adalah 1.5 to 2.0. Maknanya very acidic. So kalau kita sulam minum air masa makan, apa jadi dengan acidity dalam ni? Agak-agak dia kurang berasid sikit tak? Kan? So, bila kita sulam minum air, keasidan dalam perut dia akan jadi berkurang. Efek dia, bila acidity dalam perut ni akan jadi kurang, dia akan menyebabkan penghadaman makanan akan jadi less. Makanan apa? Apa makanan yang dihadam dalam perut kita? Ni kena tanya Cikgu Bayu ni. Cikgu Rodia, Cik Yah kita ada tak? Cikgu Bayu mesti dia tahu. What are the foods that are being digested dalam kita punya tummy, dalam perut kita? Apa Cikgu Yah? Cikgu Bayu mesti tahu ni, dia mengajar. Tak ada dah, tidur dah. Allah, 10.30 tidur dah kot. Okey. Tak ada tak apa. Roti, doktor. Very good. Ummul Fatihah ni doktor ni kan? Ummul Fatihah? Cikgu, doktor. Cikgu, yes. Betul. Cikgu Bayu lah. Mesti Cikgu Bayu. Very good. So dalam perut berlaku pencernaan protein. Dan pencernaan protein ni dia perlu sangat kepada asid. Sebab apa? Asid dia akan aktifkan pepsinogen. Betul tak? Dan pepsinogen dia akan ditukar kepada pepsin. Pepsin lah yang akan tukar kita punya protein structure kita, dia akan cernakan dan akan diabsorb later. So that's why bila kita ambil air, minum air bersulam dengan makanan, dia akan menyebabkan acidity dalam perut kita jadi terganggu, menyebabkan pencernaan protein tak dapat berlaku dengan baik. Bila pencernaan protein tak dapat, jadi kelas fiziologi pula ni Okey, jap, saya nak berhenti dah ni, sikit lagi, 5 minit lagi. Bila pencernaan protein tak dapat berlaku dengan baik, apa yang jadi masalah pada kita? Kita akan ada masalah bloated, kembung. Sebab tu orang yang selalu minum air masa makan bersulam, digestion dia tak akan berlaku dengan lengkap. So bila digestion dia tak berlaku dengan lengkap, penghadaman tu stop sementara. Okey, sebab tak ada asid ni. Kita punya sistem digestif ni dia akan stop sekejap sebab dia nak upkan balik acidity dalam perut kita tu. Nak cerna balik.
So dia akan stop sekejap. So bila dia stop sekejap, digestion tak berlaku dengan complete, menyebabkan kita akan ada masalah. Angin lah, bloated lah, kembung lah, sakit perut lah, tu masalah sebenarnya. So make sure bila kita makan, sama ada kita gapkan sikit, jarakkan kita minum air tu, ataupun kita bagi masa untuk betul-betul hadam, and then barulah kita minum air, lebih kurang dalam masa 20 to 30 minit sebaiknya. Tapi kalau you all nak minum after 10 minutes pun dah okay. That's the best way untuk kita bantu digestion. Okay, so this is acidity dalam perut kita. Banyak lagi saya nak cerita pasal sphincter lah. Apa jadi kalau sphincter kita tak rapat, apa jadi tak rapat. So semua benda ni ada efek dia nanti next class. Okay, ni siapa tahu apa nama bunga ni? Saya cakap je lah sebab dah lewat dah. Bunga ni adalah hydrangea. Hydrangea flower ni dia bergantung kepada acidity tanah tempat kita tanam. So kalau acidity tanah tu beralkali, dia akan jadi bentuk bunga dia warna biru atau purple. Tapi kalau acidity tanah tu dia lebih kepada pH yang acidic, dia akan jadi bunga dia warna pink. Sama juga dengan badan kita. So badan kita sama ada kita sehat ataupun sakit, dia bergantung kepada acidity overall dalam badan kita. So make sure kita tahu ilmu ni. Okay, ni adalah ilmu yang saya nak anda master betul-betul supaya faham. Inflammation adalah antara condition yang paling common sekali terjadi dalam badan yang acidic. Ingat tu So that's why macam mana sekarang ni kita nak baiki acidity badan kita? Ni adalah macam mana kita nak fix. Sebelum tu kita kena faham dulu. Selain daripada masalah inflammation, kita akan ada masalah berat badan kalau badan kita acidic. Kita akan ada masalah letih, fatigue ataupun selalu lesu kalau badan kita acidic. Tulang yang reput, masalah kulit. Orang yang ada masalah kulit sama ada jerawat, jeragat ke, dia biasanya badan dia acidic tanpa dia sedar. Masalah gigi, masalah otot, sakit badan, ni adalah acidic condition. So makanan-makanan yang kaya dengan pH yang terbaik untuk badan kita adalah leafy greens dan daripada sumber-sumber kekacang. All the fast food, especially daging merah, especially gula, itu semua adalah makanan yang akan create acid yang banyak dalam badan kita. Okay, so make sure kita tahu. So that's why dalam program kita ni, that's why the best is actually dark leafy greens. Sebab itu adalah makanan yang akan balancekan balik acidity dalam badan kita. Okay, now saya nak tanya dekat sini. Untuk tim yang dah tengok saya punya presentation ni, diam dulu. Sebab you all dah tahu ni. Lemons. Lemon yang kita guna dalam program ni sebenarnya dia berasid atau beralkali? Ada yang nak jawab tak? Lemons kan kita guna dalam jus AO setiap pagi tu, dia acidic atau alkali? Ada yang jawab sini? Ada hadiah ni? Fiza. Okay, Fiza, cepat Fiza. Berasid ke beralkali? Alkali, doktor. Lemon beralkali. Siapa jawab ni? Siapa jawab? Tak nampak. Okay, tak apa. Lemon beralkali. Sure? Are you sure? Betul ke? Siapa yang jawab ni? Pasti? Tengok jawapan saya ni. Lemon, kalau kita squeeze, ambil jus dia, dia berasid. Nampak tak? pH dia 2. Lemon, dia acidic, dia citric acid. So, dia memang berasid. Tetapi apabila kita telan dia, kita masukkan dalam jus AO tu ataupun kita masuk dalam makanan kita, dia jadi beralkali. Secara zahirnya hakikat lemon ni adalah acidic, tapi bila dia masuk dalam badan kita dia jadi beralkali. How? Tengok Apa yang menentukan dia acidic atau beralkali adalah kesan bahan itu bila masuk dalam perut kita untuk digestion tu. Cuba tengok. Dalam lemon dia ada, subhanallah, banyak sangat mikro dengan micronutrients dia. Nampak tak? Mineral, potassium, kalsium, phosphorus, manganese, sodium, ferrum. Semua benda ni. Ada vitamins dan sebagainya. Semua bahan-bahan inilah yang membentukkan alkalinity dalam badan kita.
That's why bila kita squeeze lemon, memang on pH paper dia acidic. Tapi once dia masuk dalam badan kita, dia proses untuk breakdown, digestion dan sebagainya, dia akan bertukar kepada alkaline dalam badan kita. So tu the best, memang miracle lemon ni yang kita guna dalam program ni. So ni adalah antara pemakanan yang kita akan suggest anda guna dalam masa program ni. A lot of ulam-ulam, sayur hijau dan sebagainya dan fresh. Make sure fresh supaya kita dapat the best phytonutrients. Okay, now last part kita pergi kepada Forever Light protein. So perasan tak protein yang saya letak sini ni, apa beza dia protein ni semua ni? Ada nampak beza tak? Nampak beza? Cikgu Ramzi, saya nampak ada ni nama Coach Ramzi. Apa beza dia ni, cikgu, chef kita ni? Nampak tak beza? Ni nampak tak beza sini? 13, 24, 17. Yang Malaysia yang mana? Yang ni. So kita punya protein Forever Light adalah 13 grams per serving. Maknanya dalam satu scoop tu kita ada 13 gram. Dan this is the protein yang kita guna dalam juice every morning. Sama ada juice AO ataupun juice and protein. 24 gram biasanya dekat European countries. Okay, dekat UK, US 24 gram. Singapura dia 17 gram. Kalau tak silap saya Brunei pun 17 gram kalau tak silap lah. So kenapa berbeza? Dia adalah actually ikut production dekat negara masing-masing yang di export ke negara masing-masing. Dan kalau Malaysia kita adalah 13 gram protein per serving. Okay. Dan this is our protein yang kita guna dalam program ni. Okay, dan protein kita memang kita ada fortified dengan banyak dengan bahan-bahan vitamins dan sebagainya. Apa yang special adalah protein penting untuk kita guna dalam program ni. Dia adalah bahan yang asas untuk digestive enzymes kita. Dia juga support regulation of DNA, mRNA, antibody, hemoglobin kita, hormones, support to the muscle dan sebagainya. That's why protein ni adalah macronutrients penting yang kita guna dalam program ni. Penting juga untuk muscles, selain daripada blood sugar control, increase metabolism, arthritis. So semua ni adalah penting, fungsi penting protein pada kita. So this is the dosage, dose yang kita ambil dalam program ni. Kalau dewasa biasanya kita aim for 0.83 grams per kilogram body weight. So dalam sehari lebih kurang 58 hingga 50 hingga 58 gram. Okay, protein yang kita ambil every day. Maknanya campur yang dalam satu scoop tu dan juga campur dengan lauk pauk kita. Okay, dan kenapa protein? Kenapa kita guna protein Forever Light ni? Pertama sebab dia berkualiti tinggi, 13 gram protein. Tinggi Dan dia ada 18 jenis amino acid, dia non-dairy, dia bukan whey dia adalah daripada bukan dairy. Dia mudah dicerna, dia ada serat prebiotik, fructo-oligosaccharides ni kita ada ni, dan yang paling special dia ada protease blend. Protease blend atau aminotin ni dia membantu untuk penghadaman. Cuba tengok Kita punya protein digestion, tadi yang Umul Fatihah jawab, kita punya digestion protein duduk dalam stomach, dia mula dekat perut. Dan protein digestion tu, dia adalah berasal daripada molekul protein yang besar, dia dipecahkan oleh enzim protease menjadi molekul kecil amino acid. So dalam Forever Light Vanilla tu memang kita masukkan sekali protease blend. Ada enzim dia ni yang akan bantu untuk pencernaan. That's why protein Forever Light yang kita guna tu dia amat friendly compare dengan protein lain. Dia jarang jadi ada masalah kembung, masalah angin, sakit perut dan sebagainya sebab kita ada sekali protease blend dalam tu. So cuba tengok kenapa pentingnya protein, B products, absorbency dengan aloe vera gel, sebab dia bantu fungsi hati kita. Hati kita dia nak detox, nak buang bahan-bahan tu, dia perlukan semua ni, asid amino dan sebagainya. That's why kita perlu kepada protein yang tinggi kualiti dia. Okay, so saya rasa yang ni saya sambung later lah kot sebab dah lewat dah ni. Okay, saya sambung later yang ni nanti untuk next session sebab dah almost pukul 11.
Saya cuma nak conclude lah, saya hutang 2-3 lagi supplements, nanti saya akan explain untuk absorbency dengan Arctic Sea untuk later. Saya cuma nak explain dekat sini bahawa bagi anda yang dah dapat kit makanan, make sure anda guna dengan baik. Dan make sure kita jangan overrule hospitals ataupun klinik, especially newbies. Maksud saya, kalau kita ada ubat, makan dulu ubat seperti mana doktor anda dah advise. Jangan overrule hospital, dan kalau boleh gunakan supplements kita dalam program ni dengan cara yang bijak. Okay, sebab dia supplements, dia bukan ubat-ubatan. So blood test adalah amat penting untuk kita assess your punya condition. Okay, saya rasa tu saja untuk malam ni sebab dah agak lewat. Saya sambung untuk next slot. Saya ada soalan ke ataupun you all dah terjawab dalam ni Okey, tak apa. Kalau ada soalan, maybe you all boleh tanya later. Untuk next, saya akan campur sekali yang belum habis lagi, absorbency dengan Arctic Sea dengan all the booster punya supplements untuk next week. Saya akan continue. Okey, saya nak jemput ada seorang yang istimewa. Saya tak pasti beliau ada lagi ke tak ni sekarang ni. Saya nak jemput Encik Muhazir daripada tim Utara, daripada tim Penang, untuk share dengan kita semua apa yang beliau lalui sepanjang journey dalam hormon diet ni. Okey, sebagai pemimpin saya jemput, sila. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sila. Waalaikumsalam. Okey. Saya Muhazir daripada tim Coach Ijan. Okey. Adik pada Coach Ijan lah sebenarnya. Alhamdulillah. Okey, sila. Okey. Saya join HD ni secara kebetulan je. Kebetulan. Nak cubalah kan sebab ada masalah itu. Sebab ada few masalah lah. Kalau tengok kat situ masalah sinus yang agak kritikal dan juga migraine yang kerap berlaku. Dan masalah berat badan. Dan juga BP borderline dan selalu naik walaupun ambil ubat lah kan. Dan yang keempatnya tu high acid uric, selalu kejang kaki pada waktu pagi. Dekat-dekat nak subuh lah selalunya kan. And then yang kelima tu bila exercise tu dia cepat penat dan ketat bahagian dada dan sakit badan lepas exercise lah. Okay. So saya mula HD tu bulan September 2020. Kali ikut ni dah cukup setahun lah, genap setahun, hampir genap setahun lebih saya buat program ni lah. Dan masih lagi continue lah kan, masih lagi continue. Jus pagi okay, Alhamdulillah. Jus malam macam biasa. Okay. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang masih lagi continue. Sebab kita boleh rasa perbezaan dia yang amat ketara lah kan. Subhanallah. Beza banyak ni. Banyak beza. Ya. Lepas complete first cycle tu, saya ingat dalam first 2 weeks saya buat. Lepas habis protein day, hari yang keempat tu, saya punya sinus tu dah slowly hilang lah. Slowly hilang. Then after that saya dah try makan seafood. Then dah okay, tak ada masalah. Kalau tidak sinus saya agak teruk lah. Bila kena tu dia akan, hingus tu akan keluar macam air melalui hidung. So kalau berdiri tu memang susah sikit. Dia kena tidur sepanjang hari lah untuk ambil ubat dan tidur sepanjang hari untuk elak daripada hingus tu yang meleleh macam air melalui hidung lah. Itu yang paling teruk lah kan. Memang kerap kena lah 3-4 kali seminggu kan. So itu yang agak ni sikit lah. Yang ni lah yang lepas buat HD tu dalam hari keempat kelima tu dah pulih untuk yang tu lah. Dan BP slowly pun normalize balik. Dia tak makan normal ubat lah dia dah tak makan ubat BP, dah tak makan. Masih lagi makan sebab company bagi free, kita makan je dulu. Masya-Allah. Doktor pun tak advise. Tapi BP dah normal. BP dah normal kan? Alhamdulillah BP dah normal, tak ada masalah. Sebab doktor pun tak advise lagi untuk stop, reduce ke apa kan. Untuk stop. Cuma buat kolesterol tu saya dah stop. Sebab itu ambil kolesterol tu sebab acid uric agak tinggi lah kan. So far dah tak ada masalah kan, untuk yang acid uric tu lah. And then badan tu memang orang kata apa, lebih energetik lah kan.
Macam saya lebih kepada cycling. Saya choose cycling lah. Banyak sukan yang saya buat sebelum ni. Tapi saya choose cycling ni sebab dia in term of calorie burn tu dia lebih banyak lah berbanding dengan sukan lain. Tapi siapa yang choose cycling ni saya harap boleh berhati-hati juga lah. Sebab bila lepas cycling tu dia punya lapar dia tu amat tinggi lah. Ya. Kan, takut bila kita buat HD takut tak boleh kontrol, makan berlebihan lah. Dan kita akan makan apa yang kita nak kan. Itu jadi masalah dia. Tapi Kena kontrol lah kan. bila buat HD tu dapat kontrol lah craving lepas cycle tu dah tak ni sangat lah Sebab pagi sebelum cycling saya akan ambil itu dulu lah. Saya ambil aloe vera. Aloe vera dengan cuka apple. Dengan tu lah, dengan semua suplemen 2, 3, 4, 5. Okey. Saya ambil yang itu je lah. Lepas tu saya terus cycling. Alhamdulillah. Selalunya grup cycling kami akan singgah satu tempat tu, kita orang akan makan-makan lah. Tapi saya tak ambil lah, saya hanya minum air kosong. Dan balik rumah baru saya lunch lah. Baru saya ambil lunch. Okay. Lunch pun saya banyakkan saya ambil ulam. Ya. Tapi sampai 100 km memang Masya Allah. Itu untuk seminggu je kot. Seminggu sekali je. Seminggu tu. Itu untuk hujung minggu je kot, Doktor. Okay. Itu untuk one day. Untuk one day. One day. Tapi one day. Tapi saya setiap minggu tu saya akan ada at least kurang 3 hari cycling. Saya spend masa untuk cycling. Okay. Untuk cycling lah. So saya akan burn banyak kat situ. Tapi kena kontrol lah makan. Ya. So saya kontrol makan. Saya banyak ambil ulam lah. Ulam yang favourite saya adalah ulam raja, pegaga dan juga Japanese cucumber tu. Ini yang tiga yang saya ambil lah. Even dalam jus saya pun saya masukkan pegaga juga. Pegaga sekali masuk. Alhamdulillah. Yang ni. Tapi jus pagi malam memang jarang saya miss lah. Kalau jus malam ramai yang tak berapa suka, tapi saya tak ada masalah. In fact, saya tambahkan kunyit dalam saya punya jus malam. Terbaik. Maknanya daripada start HD last year sampai sekarang ni memang tak tinggal jus pagi dengan malam sampai sekarang ni. Malam memang saya ambil. Kalau cycling memang saya akan ambil sebab jus malam tu dia bantu saya untuk sejukkan badan lah. Ya, betul. Sebab bila saya cycling 2-3 jam tu panas, saya akan dehydrate dan saya kena minum air banyak. Dan jus malam ni sebab timun dia menyejukkan badan kan. So dia bantu saya untuk ni balik lah kan. Ini antara tip makanan saya lah sepanjang tempoh HD daripada dulu sampai sekarang lah. So berat badan pun saya maintain, dah setahun saya maintain. In fact saya reduce lagi 3 kilo lah. Bila saya stop first cycle tu saya turun 88. And then after that saya turun kepada 85 until now. So bulan 6 hari tu lah, bulan puasa tu saya turun banyak lah, sampai 82. Alhamdulillah. Mungkin sebab puasa sama kot. Lepas tu naik sikit kot sebab makan normal balik kan. Tapi control lah, in control lagi. Cuma hari Sabtu je saya, ya. Maknanya daripada 102 kilo ke 85 tu, 17 kilo tu banyak tu. Tahniah. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya maintain lah. Makan masih lagi ikut cara HD lah kan. Sebab saya rasa yang tu yang lebih baik lah. Dulu kalau makan, orang Penang ni nasi kandang lah favourite kita kan. Yalah. Selalunya kuah banjir. Tapi bila nak makan nasi kandang sekarang, kuah tak banjir kot. Kuah letak sebelah. Ambil kuah sikit-sikit je kot. Kalau dah nak makan sangat kan. Tapi saya makan yang saya nak orang kata apa, makan untuk yang saya rasa saya nak makan yang saya betul-betul saya nak makan, saya akan choose hari Sabtu lah untuk saya main cheat day. Dan tapi walaupun cheat day tu tak semestinya saya akan makan yang berlebihan lah. Cuma kita nak elak daripada orang kata apa, keinginan yang melampau, takut jadi stres pada kita pula kan, tak boleh makan kan. Saya kontrol daripada situ lah. Lagipun hari Sabtu tu saya akan cycling lebih daripada 100 kilo. Kadang-kadang lebih daripada 50 ke 100 kilo tu mungkin saya akan makan lebih sikit lah sebab burn pun banyak kan. Tapi masih lagi kontrol lah. Makan tu lebih kepada yang doktor advice dan coach yang advice lah kan. Dan juga rakan-rakan HD yang lain yang kongsi dalam grup lah kan. Yes, Alhamdulillah. Tahniah lah. Memang impresif lah. Nampak 10 tahun lebih muda tu. Masih. Dan so inch loss pun banyak ya? juga lah. So
pun banyak. Okey, live internet macam dah slow 40 turun ke 36. 35 lah. Sekarang dah 34 lah. Alhamdulillah. Line tak okey sikit dekat sini. Line tak Ingat yang itu je kot nak gosel. Yes, maybe dia kalau appointment jumpa doktor sekali lagi boleh review ubat lah. Ubat untuk darah tinggi apa semua tu mungkin boleh reduce dose lah. Kalau dah okey tu. InsyaAllah sebab saya pun plan nak buat full medical dalam masa dekat ni. Mungkin boleh review balik lah kan. Yes. Sebab yang saya buat last year sebab tahun ni banyak because of because of MCO kan, so nak masuk hospital pun rasa risau juga kan. Tak apa, kita tengok latest result ni. InsyaAllah saya rasa memang insyaAllah banyak changes. Okay. Alhamdulillah. Okey, tahniah yang tu lah kot. Keep istiqomah. You dah dapat the best result ni, insyaAllah. Jaga badan tu, sayang dah baiki tu. Okay. Thank you Mahathir. Okay. So saya rasa setakat tu saja dulu. InsyaAllah lah. Saya harap ini unik lah. Orang lain pun boleh buat lah kan. Yes. Boleh insyaAllah. Semua orang akan boleh ambil you sebagai idola ni. Boleh buat ni insyaAllah. Thank you Muazzez. Keep going insyaAllah. Okay. So Okay. Thank you. Okay, saya nak tengok soalan ataupun dah terjawab semua ke? Sebab kalau tak ada apa-apa, saya just nak end. Kita dah lewat ni. Razia, okay, Puan Razia belum start lagi kan? Nanti amount dia tu kita bagi dalam jadual nanti dengan video. Okay, Puan Razia, nanti saya bagi video dengan jadual. Nanti Dr. Alis akan hantar tu. Aisyah, okay, tahniah dapat istiqomah. Thank you, bersemangat. InsyaAllah, Alhamdulillah. Bersemangat. Okay, so saya rasa tu saja untuk malam ni. Nanti kalau you all ada apa-apa soalan, boleh tanya dalam grup masing-masing ataupun boleh tanya coach masing-masing. For those of you yang tadi menang jawapan tadi, boleh PM saya nanti saya akan kirimkan hadiah. Congratulations. Dan saya akan continue ada sambungan lagi untuk hari Jumaat depan. Saya akan cuba habiskan semua Friday depan. Dan insyaAllah kita jumpa pada hari Jumaat depan pada waktu yang sama dan bersedia untuk soalan-soalan yang lain lagi. Untuk 5 saat terakhir, kalau ada siapa-siapa nak on mic, kalau ada soalan-soalan yang rasa macam burning question nak tanya ke? Ada soalan? Tak ada Semua faham? Alhamdulillah. So, Alhamdulillah, saya rasa itu saja. Kita jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih pada semua. Dan saya doakan mudah-mudahan bagi anda yang baru nak bermula, untuk newbies yang berada di sini, jangan risau, jangan rasa macam takut, jangan rasa macam was-was. So, just istiqomah, just trust, listen and follow. And do the best, insyaAllah. Allah will help you with the rest, insyaAllah. So don't worry. Okay, saya rasa kita jumpa dalam group saja nanti. Kalau ada apa-apa yang tak faham. Oh yes, ada record. Nanti saya bagi recording dia, insyaAllah. Kalau ada apa yang tak faham, nak PM saya terus pun boleh. Ataupun nak tanya coach masing-masing pun boleh, tak ada masalah. Itu saja, kita tutup dulu dengan saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf lewat sikit habis. Assalamualaikum.